Satu wawancara yang akan kita bawakan pada pagi ini mengenai budaya dan kebudayaan. Apa yang dapat kita fahami budaya dan juga kebudayaan? Ya, jadi kita jemput ke studio pada pagi ini atau ya. Kita merasa amat bertuah sekali dan beruntung dapat lagi kita ni orang menimba ilmu lah, menambahkan pengetahuan kita ni ya, khususnya dalam mengenal budaya kita ni dan juga insya-Allah akan melestarikan budaya kita ni. Bersama kita di studio audio pada pagi ini iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Awang Haji Muhammad Abduh, merupakan pemangku pengarah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan ya Tuan ya. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Setiap kali Tuan datang ke studio sampai pagi tentu ada saja ilmu yang akan kita kongsikan bersama ya. Insya-Allah. Jadi budaya dan kebudayaan macam orang tadi berfikir juga tadi tahu asal saja menyambut kebudayaan ada persembahan. Okey. Tapi apa sebenarnya budaya dan kebudayaan ini? Terima kasih. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Saya juga dulu bertanya ni soalan ni sewaktu muda-muda dulu. Kadang-kadang kena sebut budaya, kadang-kadang kena sebut kebudayaan. Dalam kepala kata ni asal saya kebudayaan, tari menari, makan minum, pakaian dan sebagainya, lagu-lagu. Kementerian Kebudayaan juga pernah membuat kajian mengenai dengan kepahaman para belia tentang MIB dan di antara hasil penyelidikan itu mengatakan bahawa kepahaman itu hanya sekadar apa yang kena sebut cultural expression ataupun perkataannya budaya. Budaya itu is cultural expression, apa yang diterbiahkan dikeluarkan melalui perbuatan, melalui kesukaan, permakanan dan sesuatu yang indah. Kalau masuk pada perkara yang indah itu, ia melibatkan perkara dalam bentuk kesenian, ditunjukkan dalam bentuk seni. Saya telah melihat definisi budaya kebudayaan lebih dari 500 definisi. Telah mengkaji beberapa buku, dan selama beberapa tahun saya dalam bidang kebudayaan ini, saya mengertikan bahawa perkara yang common yang selalu dikatakan mengenai budaya ni, budaya bukan kebudayaan, budaya ni ialah amalan. Ia harus diamalkan. Tapi sebelum diamalkan, ia harus bermula dari sesuatu. Nah, bermula dari sesuatu ni, ia ada tiga tu. Sama ada ia dicipta, ia lahir daripada rasa, ataupun ia lahir daripada karsa. Kata baru tak? Yeah. Karsa. Dicipta dibuat. Okay. Dicipta tu barang yang dibuat. Bagi orang Islam tadi percaya bahawa apa pun yang kata ni buat, apa yang lahir pada diri kata ni itu adalah datangnya daripada Allah SWT. Betul. Memang dilahirkan dalam naluri kita ni, bahawa dalam orang Islam kepercayaan kita ni, our ontology is that we believe that Allah itu menciptakan segalanya untuk kita ni. Walaupun apa yang keluar dari kepala kita ni, dari pikiran kita ni, berpulang kita ni, ia adalah dari Allah juga. Rasa ni ia lahir, yang tadi itu basic sebagai amalan orang Islam kita ni, tadi memang memahami itulah kepercayaan kita ni. Yang kedua melalui dengan rasa tu macam yang lahir daripada kehendak kita ni, ataupun apabila kehendak tu karsa tu apabila sampai arah kita ni satu stimulus, kita akan merasa. Contohnya kena cubit, rasa sakit. Betul. Jadi rasa sakit itu memang ada orang akan menciptakan karena apa namanya, karena pisau tangan kita ni luka, rasa sakit, keluar darah, tanda nampak keluar darah dan tanda akan melakukan sesuatu. Ditutup sama sabuk kopi. Lagi dulu tak? Penawarnya tu. Dulu. Sekarang ni dah pakai plaster. Dia tak ada perubahannya. Betul. Tujuannya tetap sama, ialah untuk menutup luka tu. Rasa kita ni untuk melakukan sesuatu, mencipta sesuatu. Karsa ialah kehendak. Kehendak itu artinya kalau ia lahir pada dari dalam kita ni, bukan melalui stimulus, tapi kita sendiri yang mau untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, saya lapar, rasa saya mau makan, laparnya. Tapi kehendak saya adalah untuk makan sesuatu yang manis, yang pedas, yang apa namanya, yang bersantan dan sebagainya. Maka lahirlah kehendak saya untuk memasak sesuatu berdasarkan kepada rasa atau karsa yang ada pada diri saya. Atau bila seorang mencipta, melihat 2-3 orang, bisa juga bagi kopi untuk keluar darah. Maka dalam kelompok 2-3 orang itu ia akan menjadi trend. Disukai dan diamalkan dan dipercayai boleh
menutup luka itu, dan ia akan menjadi trend kepada sekelompok orang pada waktu itu. Kemudian semakin ramai orang melihat kepentingannya dan semakin ramai orang memberi makna kepadanya, dan ia menjadi satu amalan yang biasa kepada satu kelompok masyarakat, menjadi norma. Asal luka bagi kupi. Asal luka bagi kupi. Jadi norma kata ni asal luka mesti bagi kupi. Tani percaya bahawa ia tetap akan menutup luka tersebut, dan ia adalah norma dalam satu kelompok masyarakat. Ya. Ya. Dan apabila ianya diamalkan dari generasi ke generasi, generasi ke generasi sampai beberapa generasi menjadi amalan, ia dah menjadi katakan budaya tu. Ia haruslah diamalkan dari generasi ke generasi dan diberi makna kepentingannya kepada masyarakat tersebut atau budaya. Jadi apabila dilahirkan dari bentuk amalan itu, ia adalah dikatakan budaya. Nah, lahir lagi apabila dalam satu generasi itu mengatakan bahawa sama ada pengertian yang diberikan dahulu itu relevan atau tidak. Boleh lagi dibagi kupi kan. Apabila pemikiran mengatakan bahawa sekarang sudah masuk bakteria, masuk virus dan sebagainya. Adakah kupi itu merupakan pemantan yang betul untuk luka? Maka lahirlah pemikiran inovasi yang datang daripada yang pertama interpretasi, yang kedua tadi punya improvisasi, diciptakan baru lagi. Jadi pusingan ini tetap akan berputar. Dan inilah yang dikatakan pada waktu dalam bahasa budayanya bahawa budaya itu dinamik. Hanya yang kekal hanyalah nilai-nilai yang ada pada amalan-amalan budaya tersebut. Ia tetap akan kekal nilai itu, ia tetap akan diterima, dan sebab masyarakat itu sendiri, generasi itu memberi amalan. Saya katakan norma antara itu. Norma apabila satu kelompok masyarakat mempercayai, ia bersetuju. Apabila norma itu dimaktubkan. Dimaktubkan artinya diberi dalam satu bentuk perundangan sama ada bertulis ataupun kepahaman persetujuan bersama, ia dipanggil adat. Dan perlu diwarisi dipanggil adat pusaka. Jadi dalam adat Melayu kata ini macam-macam tu yang dipercayai, yang memberi makna bahawa ia tidak ada bertulis, tapi kata ini sendiri memahami dan setuju bahawa hendaklah dilakukan secara bersama. Sebagai contoh, ada orang kahwin, mana kata ini berseluar jeans sama t-shirt, mana ada bertulis tu jemputan pakaian cara Melayu. Tani setuju ramai dari dulu sudah bahawa saat datang orang kahwin tani mesti pakai cara Melayu dengan lengkap. Ada baju yang terkeluar, ia pakai songkok penuh dan sebagainya. Tapi ada unsur-unsur sekarang ni inovasi, perubahan bahawa cara Melayu tu kalau ia kalung bulat tabuk sirih, ia boleh baju keluar contohnya. Ataupun sekarang ni bajunya dalam bentuk sekarang ni fashion kurta, bukan lagi bertitik bersuja dan sebagainya. Itu inovasi dan sebagainya. Macam-macamnya tujuannya ni. Kadang-kadang kata ni kalah oleh, bukan kalah, kata ni terpaksa berubah. Amalan kata ni terpaksa berubah kerana pertama untuk kecepatan masa, dan kedua kerana teknologi. Jadi yang tadi itu berubah macam mana itu budaya itu, amalan budaya tak akan berubah, tak akan dinamik, tapi ada amalan budaya yang dia lagi kena pakai. Apa tu? Apa tu? Kita aja lagi copot tanya tu. Yang pertama yang sudah kerana kata ni menerima Islam sudah lama, lebih 600 tahun. Amalan-amalan yang betul animistik, Hinduistik dan sebagainya itu hendak kata ni amalkan lagi. Karena ia bercanggah dengan akidah kata ni. Maka ia sudah menjadi masuk ke perkara sejarah, warisan dan sejarah. Dan sepatutnya dalam urusan sejarah dia kata ni amalkan ni gitu. Tetapi kata ni akan simpan kita dalam bentuk, kalau ada artifak sebagai contoh segala macam yang disimpan di jabatan muzium-muzium ini yang ada hasil peninggalan orang Hinduan ini dulu. Yang kedua dalam bentuk penulisan, dokumentasi dan sebagainya disimpan. Yang ketiga kadang-kadang ada persembahan yang dapat dipersembahkan untuk ditonton. Dan yang keempat tinggal memori saja. Di empat perkara ini tinggal memori haruslah disimpan sebagai bahan sejarah. Semua ni ciptaan, tren, norma, budaya, warisan sejarah, itulah kebudayaan. The whole thing itu semua sekali itu adalah kebudayaan, tapi budaya ni ialah yang kita ni amalkan. Itu dia. Budaya dan kebudayaan. Lapun kita pendengarkan ya sebentar tadi penjelasannya. Jadi kalau sedikit pertanyaan dari saya agak keliru tuan ya. Kalau
perkahwinan, adat perkahwinan tadi masih lagi ada mengkalkan ataupun masih lagi ada membudayakan, contohnya saja macam dia nampak dan sebagainya kan, dia lilin yang dipakai, ada yang menyalahkan, ada yang indah. Itu termasuk apa tu tuan? Budaya ataupun macam mana tu? Warisan budaya ataupun cuma hiasan adat saja? Ya, kadang-kadang kalau lagi dulu ada tujuannya kenapa diadakan, kenapa ya mesti berdiam, kenapa mesti dimarang. Dulu mana bekaran. Pengantin mesti ada seri. Betul. Tadi mesti nampak pengantin. Jadi ketika mandi pengantin ada 7 orang kanak-kanak. 7 orang kanak-kanak, ada 4 orang. Menggunakan selendang dan sebagainya. Jadi itu adalah budaya. Itu masuk dalam perkara estetik dalam budaya. Jadi mencantikkan amalan budaya. Indahnya mengindahkan budaya. Jadi tidak salah ya tuan. Jadi tidak salah. Tapi kadang-kadang ia masuk juga dalam perkara satu membisahkan pengantin atau membisahkan budaya itu. Yang kedua dalam perkara untuk menunjukkan bahawa seseorang itu mempunyai, bahasa orang putihnya, higher social capital. Social capital itu mana ya dalam status masyarakat, ia mempunyai orang yang berada dan mempunyai pelbagai indikasi bahawa barangan yang digunakan itu adalah barangan yang mungkin lebih mahal, sukar didapati, dan tujuannya untuk mengatakan bahawa seorang yang punya status yang dalam masyarakat. Tapi yang paling ketara ialah keperluannya adalah pada waktu dahulu lain, pada waktu sekarang lain. Berbeza. Jadi inilah masuk dalam perkara inovasi, perkara dalam interpretasi dan sebagainya. Itu kerana membagi interpretasi pada nilai budaya itu ataupun kepada warisan budaya itu, pada amalan-amalan itu dalam interpretasi yang berbeza. Tapi antara dua-dua yang dulu sama yang sekarang nilainya tetap sama, value-nya tetap sama. Kerana apa? Tani kemerayakan pengantin. Dan bahasa orang tani kan membisahkan pengantin. Betul. Sebab perkara ini sempat saya ditanyakan oleh beberapa pihak lah ya. Jadi ia termasuk dalam, saya terfikir ia termasuk dalam budaya lah kan. Jadi ingin perlu kita ni penjelaskan lah ya. Tapi kalau saya terpakai tadi cikgu mengenai dengan apa, kenapa dia nampak itu, kalau dulunya memang dah bekaran lah. memang betul lah. Dari segi logik akal betul ya. Logik akal je lah. Jadi kalau di mana anak-anak membawa nyorang dian lagi tu, supaya tarang lagi cahaya tu. Okey, tapi inilah yang kita bawakan dalam segmen hari ini, wawancara kita budaya dan kebudayaan. Jadi apa dia nilai itu sebenarnya? Terima kasih. Nilai itu adalah dalam bahasa yang generalnya, yang normalnya ialah harga sesuatu perkara yang diamalkan, yang dinilai, yang dibuat pada seseorang. Kalau bentuk individu, apa yang perlu untuk ia hidup sebagai seorang individu. Kalau dalam kelompok yang bermasyarakat, apa yang perlu masyarakat itu buat. Dan dalam bentuk negara itu, apakah nilai yang perlu ada dalam negara. Kalau bahasa Jermannya ni ada dua ni, satu Gesellschaft, satu Gemeinschaft. Satu nilai itu ialah nilai yang dibuat secara yang lahiriah daripada diri sendiri tuan, atau dari kelompok itu. Manakala yang kedua ialah nilai yang ada lahir daripada keperluan berinstitusi dan sebagainya. Tapi kalau Tani sebagai orang Islam, Tani akan lari daripada nilai-nilai yang di apa, bahasa orang putihnya didiktat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang utamanya seperti compassionate ataupun rahim pengasihan. Yang kedua ialah saksama ataupun saksama, dan yang ketiga ialah nilai-nilai apa namanya, nilai-nilai kita ni saksama, compassionate, just, adil dan adil, equity dan just. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai lahir pada agama, daripada Al-Quran dan Al-Hadis, dan tani adalah terapkan. Tapi ada nilai-nilai lain lagi. Saya baru terbaca yang ada di dalam budaya Ketani, budaya orang-orang Brunei Ketani, yang memang diamalkan. Apakah perbezaan di antara orang Brunei dengan orang-orang yang lain ialah satu, yang Ketani ini hidup sebagai kolektif masyarakat tadi. Perkara seperti memucang-mucang, bergotong royong. Itu nilai-nilai yang penting arah Ketani. Hormat kepada ibu bapa, hormat kepada orang tua, dan juga nilai-nilai Ketani yang melahirkan Ketani sebagai identiti orang Brunei Ketani. Asasnya adalah lain. Kalau Ketani itu ada 3 perkara tu. Yang pertama, nilai-nilai Melayu Ketani.
Yang kedua dalam Islam Ketani, yang ketiga dalam Beraja Ketani. Kepada Yang Maha Mulia Abdul Qasim Muda Sultan bertitah pada 21 Julai 1990. Saya quote ya. Dari 3 rangkai kata Melayu Islam Beraja terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara, sosial ketahanan negara. Umpamanya dari Melayu itu ialah bahasanya, siapapun tidak boleh menyangkal bahawa bahasa Melayu itu adalah satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. Tanpa bahasa ini, kita tentunya tidak akan dikenali sebagai satu bangsa yang berdaulat, lagi mempunyai identiti. Demikian juga Islam ialah agama yang menjamin seluruh kepentingan rakyat dan penduduk dengan tidak mengira apa jua agama, suku, kaum dan keturunan. Pendeknya, agama Islam adalah jaminan keselamatan dan kesejahteraan untuk semua. Kerana itu, tidak siapa yang perlu takut atau ragu mengenainya. Dan yang ketiga, sementara perkataan beraja pula adalah menunjukkan kepada kerajaan yang bersultan atau beraja yang sudah wujud dan menjadi warisan zaman semenjak dia berapa abad namanya. Dalam bentuk sebuah negara ni, dalam budaya Ketani bernegara ni, memang 3 perkara yang penting: Melayu, Islam, beraja. Kalau Bodoh punya bahasa ni institutionalized state, artinya macam mana Ketani sama-sama ni menjaga keamanan dan kedaulatan untuk menjadi sebagai sebuah negara, identiti untuk sebuah negara. Tapi kalau dari segi masyarakatnya lain tu kan, macam setiap puak lain gitu. Lain nilai-nilai yang ada, tapi there's a common nilai antara semua. Jadi bermacam cara lah, macam cara, macam jenis, macam yang commonnya. Ada yang baru keluar sekarang ini lagi, kena panggil global values. Global values itu artinya kau pengen Ketani untuk berkomunikasi dengan masyarakat luar. Betul. Pengen Ketani untuk menggunakan teknologi, untuk menjadi orang yang bersedia kepada industri 4.0 dan sebagainya. These are global values yang diperlukan. At national level Ketani Melayu Islam Beraja perlu, tapi dalam keluarga pun ada nilai-nilainya tu. Duduk makan sama-sama malam-malam. Okey. Tadi tuan ada mengatakan orang Ketani mengenai dengan budaya dan juga kebudayaan ini ada pasal-pasalnya, ada kategorinya, dan ianya akan menjadi satu rangkuman. Jadi apa antara cabaran-cabaran kepada kebudayaan ini? Terima kasih. Ya, balik kepada yang saya katakan awal tadi, untuk membagi makna kepada budaya itu. Ada amalan budaya yang masih relevan dan haruslah Ketani amalkan kerana ia mempunyai nilai yang baik kepada Ketani sebagai individu dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, dalam antarabangsa. Tapi kadang-kadang ada amalan-amalan budaya yang memang tidak lagi relevan kerana ia sudah lapuk di zaman kanya orang lagi dapat digunakan kerana teknologi pun dah memanu, dan ia menambatkan Ketani punya proses untuk berjalan terus ke hadapan. Jadi apabila ia tidak lagi diperlukan, tidak lagi diamalkan, harus disimpan sebagai warisan, sebagai sejarah Ketani, atau perlu disimpan. Jadi cabaran-cabaran yang utama ialah dari segi teknologi. Teknologi mengubah cara Ketani hidup, mengubah cara berkomunikasi. Cuba Ketani kira saja berapa banyak Ketani bercakap dengan keluarga Ketani secara berhadapan. Berapa kali Ketani makan dengan keluarga duduk sama-sama semeja. Betul. Di rumah. Kerana ini dah WhatsApp lah makan tadi di kedai. Kira mana-mana makan di kedai sama-sama. Jadi ia sudah berubah. Bayang pun tuan masing-masing dengan gadget masing-masing. Dengan gadgetnya. Jadi ia mengubah cara Ketani bercakap juga. Duduk macam ni, tapi macam ni lihat kau bajunya lainnya. Jadi kan alat untuk mengumpat dan sebagainya. Contoh satu. Contoh. Kemudian teknologi. Yang kedua juga ialah cara Ketani cara Ketani berkomunikasi itu adalah ada perubahan. Saya bagi contoh Ketani, penggunaan perkataan Ketani sekarang ini dari segi bahasa Ketani, berkomunikasi menggunakan bahasa Ketani sudah berubah. Betul. Kurang penggunaan bahasa Melayu, lebih banyak kepada orang-orang Ketani karena dia berfikir, remaja orang yang baru-baru ini fikir dalam bahasa Inggeris tapi cakap dalam bahasa Melayu dan Inggeris, makanya bercampur tu. When you're thinking in English, your words coming out from your tu pun sama tu English tu juga. Bahasa Inggeris dan bahasa Melayu bercampur. Yang kedua, yang ketiga juga cabaran-cabarannya ialah bahawa cara hidup Ketani ini pun sudah berubah, cara hidup yang semakin cepat, mau laju.
bukan masa tu semakin laju, semakin cepat. Masa dari dulu setiap satu detik itu tetap sama. Sama. Satu saat dulu dan satu saat sekarang tetap sama. Tapi sekarang tadi semua laju. Tadi cuba masukkan segala macam perkara dalam 24 jam yang tadi buat tadi. Makna cabarannya ialah sekarang ini kata ni kurang juga memberi penekanan kepada mana yang penting dalam pembangunan Ketani sebagai satu kelompok masyarakat atau kelompok negara. Kerana itu terbalik juga kepada teknologi. Kemudahan atau kemudahan berkomunikasi menyebabkan Ketani untuk bahasa orang putihan take for granted, apa Melayunya tu, take for granted, berkesempatan. Tani itu paham dengan orang, saudara. Tapi sedangkan bahasa yang Tani gunakan di sini ada sama dengan apabila Tani bersemuka dengan dia. Lagi satu cabaran dalam Tani hidup berbudaya ni atau dalam nilai Tani ialah kemudahan untuk membezakan apa yang ada arah Tani dengan ada yang ada arah orang. Ini bahaya. Ini bahaya. Sebab Ketani menggunakan yang kena katakan calak Ketani itu, calak Brunei itu. Tani sudah kena buatkan sebagai orang Melayu sendiri saja. Tiba-tiba apabila Ketani melihat barang-barang yang datang, saya katakan 3 bulan lepas kali bahawa muzik yang didengar itu dari mobile ini mudah tanpa ada censorship dan sebagainya, tapisan. Sama je dengan nilai budaya sekarang ini. Tani mudah mendapatkan apa tren yang ada orang, apa norma yang dilakukan dalam budaya lain kepada Ketani hanya dengan satu ketik saja. Dan yang membahayakan apabila Ketani tidak mempunyai dasar atau asas ataupun background yang asas untuk menahan semua sekali ini dan mengira semada ia sesuatu yang baik atau yang buruk. Good or bad itu taluk pada Ketani itu, kan pada orang. Apa yang good di sana belum tentu good arah Ketani. Apa yang boleh di sana belum tentu boleh arah Ketani. Sebab Ketani punya suka-suka adalah 3 tu. Melayu, Islam, Raja. Islam itu adalah pegangan kita yang harus Tani jaga selamanya. Jadi kalau Ketani di sini memikirkan semua kan dah tahu Google saja. Semua melalui gadget. Sebab itu perubahan itu lampau drastik Tani lihat ya. Dan juga antara harapan kita dalam segmen yang kita bawakan budaya dan kebudayaan ini. Saya sebenarnya melihat cabaran-cabaran itu sekarang ini lebih kuat dan lebih mencabar. Cabarannya lebih mencabar dalam tadi mendidik anak-anak Ketani, remaja Ketani. Sebab indung bapa yang sekarang ini pun harus bekerja juga. Cabaran Ketani mesti bekerja untuk mendapatkan imbalan untuk kehidupan yang baik yang akan datang. Artinya Tani mesti bekerja kuat untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan masa hadapan yang lebih lebih terjamin. Kerana Ketani anda tahu minta kerja pun sekarang ini banyak orang Ketani keraduan Ketani tidak bekerja. Jadi yang Ketani jaga sekarang ini untuk mendapatkan masa hadapan yang baik. Dalam pada itu kadang-kadang Tani lupa bahawa dalam mengejar yang akan datang ini Tani lupa asas yang perlu ada dalam pembinaan syahsiah ataupun personality seorang itu yang berada di rumah itu. Yang importantnya ialah untuk membina dia sebagai seorang ahli masyarakat yang baik, yang baik, yang dapat berdikari, dapat menentukan mana yang baik, yang buruk, yang penting ialah pendidikan agama yang paling baik harus dimulakan di rumah. Nilai-nilai budaya yang kita ni ada dulu tu walaupunnya kadang-kadang tidak dapat dibuat sekarang, tetapi nilainya tu tetap sama. Kita ni harus memastikan bahawa anak-anak kita ni seorang anak yang baik, yang punya budi pekerti yang mulia, bersopan santun, berbudi bahasa, dan juga mempunyai calak Brunei kata juga mesti ada. Yang seterusnya juga kita ni harus berjaya untuk menangani isu-isu yang berkenaan dengan dengan teknologi dan ledakan informasi yang datang arah kita ni. Ini amat bahaya. Jadi saranan saya kepada kita ni semualah untuk berhati-hati dengan apa yang datang, informasi yang datang arah kita ni dari media dan sebagainya, dan memastikan bahawa kita ni itu memang tetap kukuh
berdiri di negara ini dengan landasan Melayu Islam Beraya tu. Baik, alhamdulillah ya, dengan adanya penjelasan tersebut ya, dapat kita ni fahami serba sedikit ya akan perkembangan ataupun kepesatan, dan yang mana satu perlu kita ni kekalkan ataupun pertahankan ya. Kerana secara tidak langsung sedar tak sedar kepesatan yang telah nyorang melanda seluruh norma kehidupan ketanian ini banyak merubah ya cara kehidupan kita ni, terutama sekali bagi kita ni yang hidup sebagai orang timur ni ya. Betul sekali. Jadi kita mengakhiri wawancara kita pada hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan Yang Mulia Tuan Awang Haji Muhammad Abduh dengan penjelasan budaya dan kebudayaan. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya.